KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Alright, diharapkan anda semua sentiasa menjaga SOP seperti memakai pelitup muka, mencuci tangan dengan kerap dan juga menjaga jarak 1 meter apabila berada di tempat awam. Guys, kita tak main-main ni guys, kes semakin meningkat. Okay, jadi sila patuhi segala SOP. Okey, baik. Macam hari ini, Road to Success kita akan belajar subjek kimia. Dan kata cikgu ini datang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Dan siapakah guru itu? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Don't ever say yes if you say no. Betul ke dia punya quotes dia macam tu? Macam lain je daripada cikgu kita tu. Nak tahu siapa cikgu yang saya sebutkan tadi? Saya pasti anda pun dah lihat tadi profilnya. Ini dia, dipersilakan Cikgu Syarin. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Akmal. Alhamdulillah. Cikgu sihat Cikgu Alhamdulillah, Alhamdulillah. sihat. Cikgu, apa sebenarnya moto yang dimaksudkan di sebalik if you say yes, you say no. You say no, you say yes. Macam mana tu Cikgu? If you want to say yes, don't say no. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Maksudnya banyaklah pelajar yang kata no Cikgu sebelum ni. Tak boleh. Maksud dia kita mesti ada pendirian. Yep. Itu di sebalik kata-kata sebentar Itulah. tadi. Baik. Okey, kalau kita dapat lihat pun cikgu yang akan mengajar kimia pada hari ini selama 1 jam. Jadi sebelum itu kami di Didik TV melakukan protokol kesihatan sentiasa berjaga-jaga. Jadi diminta cikgu, ini dia, saya ada hand sanitizer. Ni kenapa nampak brand X ni, brand hitam? Selalu di Didik TV. Mana ni FM? Tak nampak stiker Didik TV ke? Okey cikgu, saya tolong pakai letakkan Okey, dan kasih, saya Akmal. pun akan pakaikan juga. Okey, dan kita gosok-gosok sehingga bersih supaya bukan apa cikgu, kan kita tak tahu kita pegang apa kan. Itu dia. Baik cikgu, kita dah nak tahu jugalah kan bercakap mengenai subjek kimia. Kita dah tahu dah dia dah bertukar format daripada KBSM menjadi KSSM, dan hari ini kita akan belajar subjek kimia bab 3, betul cikgu Betul. Dan di dalam bab 3 tu mungkin secara ringkas cikgu boleh beritahu kepada pelajar-pelajar yang di rumah yang sedang menonton ini apa yang kita akan belajar dalam bab itu cikgu. Okey, sebenarnya bab ini adalah jantung kepada subjek kimia. Okey. So bab ini sangat penting untuk dikuasai oleh pelajar-pelajar. Okey, jadi topik saya pada hari ini adalah topik yang sangat perlu dikuasai oleh pelajar kerana ia mempunyai kaitan kepada topik-topik yang berikutnya. Sebab tu saya kata topik ini adalah jantung kepada subjek ini. Sebab tu pelajar betul-betul kena fokus dan serius untuk subjek ini. Nampak tak? Cikgu ada mengatakan ini merupakan bab jantung bagi subjek kimia. Kita nak tahu juga pandangan pelajar mengenai subjek kimia ini. Jom kita tengok. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Shin Mahkan daripada Sekolah Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Di dalam subjek kimia, antara topik yang saya amat gemari adalah topik homologous series. Kerana bagi saya topik ini amat mudah difahami dan juga dengan bantuan guru saya yang sentiasa memberi tips-tips mudah untuk menghafal mengenai homologous series, memberikan saya semangat untuk menjawab soalan dalam peperiksaan mengenai topik homologous series. Dan tidak lupa juga, saya juga gemar akan topik redox equilibrium kerana topik itu amat mencabar minda saya dan saya harap saya dapat menjawab soalan kimia untuk SPM dengan jaya. Terima kasih. Hi, my name is Sayasha and I'm 17 years old. I really like chemistry because I find it to be a very intriguing subject because it allows me to understand the nature of things around me in my day-to-day life. And personally, I find chapter 4 from Form 4 to be very interesting because it is the fundamental of the periodic table. It shows me the properties and creates a better understanding on why things react the way they do. And personally, I find chapter 6 to be the toughest one for me. That is all from me. Assalamualaikum dan hai semua. Saya Nur Syakila, saya dari SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur.
Bagi mata pelajaran chemistry, saya belajar dengan Puan Syarin Hanum. Beliau merupakan seorang guru yang sangat berdedikasi di mana cara penyampaian beliau mengajar kami amatlah mudah difahami dan beliau akan sentiasa memastikan kami faham apa yang telah diajar. Jadi sekiranya kami tidak faham, Puan Syarin akan ulang dan ulang sehingga kami tahu dan faham cara untuk menjawab soalan. Hello everyone, my name is Harshavardhan Manimanan and I'm a Form 5 student studying in SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. As we all know, MCO is going on right now and our SPM might be delayed because of it. Nevertheless, my hopes and wishes for this year is to achieve straight A's in my SPM, and I want to achieve that goal together with all of my friends, my batchmates and all the other Form 5 students. I know if we work together and study hard, we will be able to get through this. Don't give up guys, I know we can do this. Thank you very much and all the best to everyone. Okey, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek kimia. Rata-ratanya semua nampak confident. Sebab mungkin orang selalu kata yes instead of say no. Okey, tanpa membuang masa, jom kita nak perkenalkan sekolah pilihan hari ini datangnya daripada SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Jadi ini dia. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Mana pelajar-pelajar ya? Oh, di belakang ini. Saya ingat dekat sini. Hello, apa khabar? On mic. Khabar baik. Saya macam ingatlah Jonathan ni, Cikgu Syarin. Hari tu macam dia ada, ini pun dia ada. Wah, banyak famous lah you. Jonathan. dia malu cikgu. Okey, baik, kita nak perkenalkan pelajar yang pertama. Siapa? Kita ada Farhatul Hanan. Betul ke? Betul. Silakan perkenalkan diri masing-masing. Dimulai daripada Farhatul. Assalamualaikum. Nama saya Farhatul Hanan dari SMK Aminuddin Baki. Okey, seterusnya Tengku Arif. Yap. Assalamualaikum. Nama saya Tengku Arif Shah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Yeah. Dan seterusnya siapa ni? Swita. Betul ke? Betul. Saya Svetlana Permata Kumar dari SMK Aminuddin Baki. Okey, dan seterusnya Arisha. Betul ke Arisha? Mira. Oh, Mira. Oh, tak ada Mira. Oh, tak ada Arisha kat sini. Silakan. Mira. Selamat sejahtera. Saya Mira Sri Ashok Kumar dari SMK Aminuddin Baki. Okey, dan terakhir sekali, cikgu dah 2 kali dah masuk di TV cikgu. Yeah. Jonathan. Tak apa Jonathan. Saya pasti satu Malaysia dah kenal awak ya. Okey, ini dia antara pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita selama 1 jam ini bagi subjek kimia dan juga Cikgu Syarin. Jadi cikgu dah bersedia ke cikgu? Nampak dah bersedia cikgu katanya buat persediaan sampai 3 bulan. Jadi apa-apa kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan mulakan sesi pembelajaran kita dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Ahmad Nazri. Baik, kita dah tahu dah cikgunya siapa, sekolahnya datang daripada mana, subjeknya kita dah tahu. Tapi saya macam pelik, macam hairan sedikit lah. Mana pelajar-pelajar kita tadi? Dengar tak suara saya guys? Dengar. Dengar. Cikgu Syarin, patutlah diorang ni macam malu-malu, macam takut-takut. Sebab cikgu kan ni penolong kanan hal ehwal murid. Oh, patutlah diorang takut. Jangan takut. Hari ni cikgu dia tak bawa pun jawatan tu. Betul cikgu Betul. Hari ni cikgu nak mengajar subjek kimia saja. Okey, minta semua senyum. Semua senyum sampai ke telinga. Senyum. Okey, ada senyum lah itu budak cikgu. Jadi jangan stres-stres, relax. Kita nak belajar, kita kena fun-fun. Macam cikgu cakap tadi, kalau kita always thinking negative, pelajaran pun takkan masuk cikgu. Betul, Ilmu pun takkan Akmal. masuk. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, cikgu dah bersedia? Jom kita mulakan subjek kimia bab 3, katanya jantung pada subjek ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera semua murid-murid sama ada di mana saja berada di seluruh Malaysia. Hari ini Cikgu Syarin akan mengajar tajuk ataupun bab yang ketiga, sambungan daripada yang telah dipelajari sebelum ini yang merupakan jantung kepada mata pelajaran kimia. Okey, apa tu
Okey, untuk di bawah topik atau bab 3, konsep mol, formula dan persamaan kimia, kita ada untuk standard kandungan 3.4.3 iaitu menyelesaikan masalah numerical stoichiometry. Jadi inilah yang cikgu kata tadi jantung. Kenapa? Pengetahuan tentang subtopik ini akan digunakan dalam mengaplikasikan tajuk-tajuk yang lain. Jadi dia tak berhenti di sini. Mungkin tajuk seterusnya ada guna, mungkin di tingkatan 5 pun ada guna. Jadi kita tak, itu sebab kenapa kita perlu menguasai tajuk ini. Okey, jadi di sini sebenarnya hari ini kita bukan nak bermain dengan kimia sangatlah Akmal. Kita ada elemen matematiknya. Sebab situ kalau kita tengok di akhir kelas cikgu nanti, murid-murid boleh menyelesaikan masalah berangka yang berkait dengan persamaan kimia yang seimbang. Okey, jadi kita mulakan. Jadi sebelum cikgu memulakan pengajaran cikgu, kita buat sedikit refleksi diri dengan anak-anak murid cikgu yang ada di talian bersama cikgu. Okey, yang pertama sekali kita nak lihat, masih ingat tak tentang formula konsep mol? Masih ingat tak? Ingat tak? Okey, kalau ingat cuba tulis. Ingat cikgu. Cuba tulis dan paparkan. Nak test ni. Saya pasti kalau diorang cakap tak ingat tadi, diorang takkan perlu menulis cikgu kan? Sebab diorang cakap ingat, itu dah kena menulis. Okey. Okey, dah. Tengku Arif dah tulis, Tengku Arif. Siapa dah siap boleh angkat. Okey, siapa dah siap boleh angkat formula konsep mol. Okey, itu dia. Mol sama dengan Hanan, jisim. mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. Okey. Kenapa dia ada 3 segi ke cikgu? Ada pelbagai cara. Okey, ikut kreativiti masing-masing. Swita buat. Formula konsep mol. Mol dalam segitiga bilangan zarah ada nombor Avogadro. Avogadro. Maaf cikgu, saya haus. Avogadro adalah seorang saintis. Okey, Mira buat mol. Okey, Tengku Arif boleh ke belakang sedikit tak kertas tu? Okey, comel. Okey, macam tu. Tengku Arif buat mol sama dengan isi padu bahagi isi padu molar. Jonathan. Okey, sama juga mol tapi isi padu gas. Okey, kita lihat apa yang murid-murid cikgu tulis sebentar tadi. Sama cikgu. Okey, cikgu buat dalam bentuk segitiga. Good job, students. Segitiga ni sebenarnya nak dalam bentuk diagram, sebenarnya formula itu senang difahami berbanding formula yang tradisional. Macam A sama dengan B, itu kan macam bila tengok satu matematik tu dah rasa ketal lutut dah. Lemah jadi ni je. Lemah je. Jadi cikgu ubah, okey, kita buatlah dalam bentuk segitiga ini. Okey. Jadi di sini ini yang tadi murid-murid buat. Okey, cikgu tambah lagi satu. Cikgu tambah lagi satu iaitu mol, bersamaan dengan kemolaran didarab dengan isi padu larutan. Jadi ada 4 lah semua konsep mol yang perlu dikuasai. Seterusnya kita lihat keperluan yang kedua, iaitu murid-murid mesti mengetahui menulis formula kimia bahan. Okey, sekarang test lagi. Banyak test ni sebab refleksi nak ingat balik. Okey, sekarang antara 3 ni siapa-siapa yang boleh tulis formula bagi kuprum 2 karbonat, plambum 2 kita minta seorang boleh cikgu? Kita minta seorang. Okey, siapa nak buat? Angkat tangan. Siapa nak buat? Siapa nak buat? Angkat tangan. Angkat tangan. Tak nak pula buat. Okey, siapa nak buat? Saya buat kuprum 2 karbonat. Okey. Mira. Okey, Mira buat kuprum karbonat. Lepas ini dia. CO 3. Kuprum 2 karbonat. Okey. Tahniah Mira. Seterusnya siapa lagi nak? Untuk plambum cikgu betul Hanan. Ni dia. Okey. PBI cikgu
I2. Okey. Dan terakhir? akhir sekali amonium sulfat. Siapa? Oh, Sweta. Okey. Kompleks sikit formula. Atas sikit Sweta. Okey. Okey. Atas lagi. 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 Atas lagi. Atas. Oh, hilang dah. Oh, okey. Bawah sikit. Okey. Itu dia. Itu dia formula. Okey, kita cek. Nampaknya semua memberi jawapan yang tepuklah betul. sikit untuk kawan-kawan yang lain. Okey, tahniah semua masih ingat tu petanda dia, masih ingat. Okey, keperluan yang ketiga. Menulis persamaan kimia seimbang. Okey, apa benda tu? Sini cikgu dah tunjuklah. Ini adalah satu contoh persamaan kimia yang seimbang. Okey, sekarang apa maksud tanda campur tu? Itulah ingat cikgu. tak? Apa maksud tanda campur tu? Siapa boleh tolong cikgu jawab? Siapa? Okey, Fahatul. Okey. Tanda campur tu maksud dia bertindak balas. Okey, bertindak balas. Okey, dalam bahasa kimianya bertindak balas. Okey, anak panah tu pula? Anak panah. Okey, tanda anak panah itu? Anak panah tu maksud dia menghasilkan. Menghasilkan. Okey, terima kasih Hanan. Okay, jadi dari sebuah persamaan kimia kita boleh tafsir. Jadi ini adalah cara ahli-ahli kimia berkomunikasi. Dia tengok formula tadi, dia tengok simbol-simbol, dia tahu apa maksud. Macam kita tulis hint lah. Main game ke apa tu kan. So jadi inilah yang bagaimana sebuah persamaan kimia diinterpretasi. Jadi kita ada dua, iaitu secara kualitatif dan secara kuantitatif. Okey, jadi di sini apabila keempat-empat prasyarat tadi dipenuhi, maka apa yang kita nak belajar pada hari ini menjadi sangat senang. Jadi kita akan pergi kepada bagaimana kita menyelesaikan masalah numerical stoikiometri. Jadi sebab itu. Cikgu, ini tingkatan 4 bab 3 cikgu Ya. Saya rasa macam dah pening kepala dah cikgu. Jangan pening dulu Akmal, jangan pening. Sebab jantung kan. Kita tak nak jantung kita berhenti. Sangat bahaya. Habis, betul. Itu sebab cikgu sangat menekankan bab ini. Okey. Jadi tadi kalau kita lihat dalam tajuk kita, menyelesaikan masalah numerical stoikiometri. Apa benda stoikiometri itu? Stetoskop saya tahu, cikgu. Stetoskop tahu. Cikgu. Stoikiometri? Tara tahu, cikgu. Tara tahu. Okey, jadi stoikiometri sebelumlah cikgu bercerita dalam bahasa kimia, cikgu cerita analogi dulu. Ingat cikgu nak berhenti rehat. Tak berhenti rehat. Okey, analogi sedikit. Jadi analogi stoikiometri ni contohlah, walaupun Akmal pandai masak? Alhamdulillah. Chicken chop, chicken lamb chop, fries, nasi, air. Okey, katakanlah Akmal nak buat kek. Okey, untuk buat kek mungkinlah cikgu ambil lah resipi, tak tahu siapa punya. Okey. Kita memerlukan katakan 500 gram tepung, 200 gram mentega, 200 gram gula, 4 biji telur. Basic untuk buat butter cake. Butter cake. Bagus. Jadi dengan kuantiti sebanyak itu, kita dapat sebiji kek. Tapi Akmal nak buat 2 biji kek. Kali 2 je cikgu. Kali 2 sahaja. Jadi itulah secara analoginya adalah stoikiometri. Kan bukanlah bahasa tu memang nampak macam luar biasa. Tapi dari segi pemahamannya, dia adalah biasa-biasa sahaja. Cikgu pun main Twitter. Cikgu tak ada Twitter pun. Okey, kita lihat dari segi bahasa kimianya. Stoikiometri ialah satu kajian tentang
komposisi bahan yang terlibat dalam suatu tindak balas kimia. Okey, dalam bahasa Greeknya, stoichion itu bermaksud elemen. Benda-benda lah. Yep. Okey, dan metron itu bermaksud mengukur, measure, mengukur. Jadi sekarang ni kita nak ukur bahan-bahan yang terlibat. Tadilah kalau ada 500 gram dapat sebiji kek. Tiba-tiba kalau kita ada 1 kilogram, dapatlah 2 biji kek. Betul. Kita nak lihat hubungan itu. Jadi inilah yang kita maksudkan dengan stoikiometri. Okey. Sekarang, dari sebuah persamaan kimia tadi cikgu dah perkenal persamaan kimia kan? Okey, mana yang kita rujuk sebagai stoikiometri? Kalau Akmal tengok dekat depan tu, ada nombor di depan formula. Betul. Ada satu yang dua tu, satu dan dua juga. Ada satu, ada dua. Okey. Di depan setiap formula kimia, itulah yang kita kenali sebagai nombor stoikiometri. Okey, jadi dia merupakan perkali atau nombor di hadapan formula kimia. Macam tadilah 500 gram tepung gandum. So 500 gram itulah nombornya. Nombor. Okey. 4 biji telur. 4. 4. Bagus. Okey, jadi apa kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk melihat hubungan antara kuantiti bahan tindak balas dan hasil tindak balas, ataupun antara bahan tindak balas dengan bahan tindak balas yang satu lagi. Jadi kita nak lihat apa hubungan dia. Kalau kat sini kita nampaklah, satu bahagian plumbum 2 nitrat memerlukan 2 bahagian natrium iodida. Jadi kalau ikut dia punya kuantiti, barulah kita dapat menghasilkan 1 bahagian plumbum iodida dan 2 bahagian natrium nitrat. Okey, jadi kalau dalam bahasa kimianya, bahagian-bahagian tadi kita panggil bilangan mol. Jadi ni anak-anak tadi dah tahu dah tentang konsep mol tadi. Semua dah tunjuk dah tadi, cantik dah tulis kan. Jadi itulah yang kita nak aplikasikan dalam pengajaran cikgu pada kali ini. Okey. Cikgu. Kan tadi cikgu ada sebut tepung, gula, mentega nak buat kek semua. Cikgu, saya nak ke kedai runcit sekejap, cikgu. Ya, boleh, Akmal. Tepung dan sebagainya. Boleh, cikgu? Boleh. Alhamdulillah. Okey, pada anda semua jangan ke mana. Sampai-sampai saya nak pergi kedai runcit tu. Nak pergi tandas ke apa, silakan. Selepas ini kita akan kembali bersama dengan cikgu dalam subjek kimia. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, kedai runcit kat sini terdekat kat mana, cikgu? Depan ni depan saja. Okey, Bolehlah saya pergi sekejap, cikgu. Sekejap. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada ananda saya Muhammad Zulshahmi bin Zulkarnain. Semoga terus berusaha, fokus dalam pelajaran, diberi jaga kesihatan dan sentiasa berdoa semoga dipermudahkan urusan SPM 2021. Hai adik-adik, selamat sejahtera. Saya Mani Wanan selaku Ahli Jawatankuasa Persatuan Bekas Pelajar Howard Business School dan Ahli Jawatankuasa PIBG SMK Amiruddin Baki Kuala Lumpur ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM tahun 2021, termasuk anak lelaki saya Arshawardan Mani Wanan. Pastikan anda semua sentiasa positif untuk mencapai kejayaan. Pastinya anda semua telah berusaha dengan sebaik mungkin dengan sokongan dan bimbingan guru-guru anda. Jadi yakin pada diri anda. Jangan putus asa, jangan takut. Cuba buat yang terbaik dengan izin Tuhan, yakin boleh. Pastinya kejayaan milik anda. Terima kasih. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, saya minta maaf cikgu, kedai runcit tutup cikgu. Dah lockdown. Sebab itulah kita dapat nak buat kek hari ini. Alright, jadi kita cakap banyak, kita nak sambung balik kita punya stoikiometri. Betul saya sebut cikgu? Betul. Jadi jom cikgu kita sambung balik kelas kita. Okey, terima kasih Akmal. Okey, untuk topik ni apa yang akan kita kuasai? Yang pertama sekali kita mesti dapat mencari kuantiti bagi bahan tindak balas atau hasil tindak balas yang terlibat dalam suatu persamaan kimia tersebut. Okey, jadi itulah punca di mana kita dapat
tahu nombor stokiometri tadi. Okey, seterusnya kita akan aplikasikan subjek matematik dekat sini, Akmal. Bukan kimia semata-mata. Dia ada merentas elemen, merentas kurikulum. Iaitu kita menggunakan kaedah pengiraan nisbah. Okey. Nisbah ni mudah je. Kalau kita ada duit RM1, kita dapat beli 2 biji cupcake, kek cawan tu. So kalau kita ada RM2, dapatlah beli 2. dapat beli 2. Ya. Kalau ada RM4, Dapat beli 4. dapat beli 4. Itulah nisbah. Jadi itu saja yang kita akan aplikasikan konsep matematik. Cupcake RM1 cikgu Mungkinlah tu Akmal yang buat kan. Murah cupcake tu cikgu Okey. Kemudian yang ketiga, kita akan menghubungkan balik konsep mol tadi. Okey, kuantiti tadi dengan menggunakan formula konsep mol yang telah seperti murid-murid telah kemukakan sebentar tadi. Okey. Okey, sekarang ini cikgu gabung. Apa ni cikgu? Inilah yang kita panggil jalan tiada penghujung. Macam nama drama cikgu. Nak macam nama drama. Okey, sekarang ni tujuan kita tak kiralah kita dari mana, kita nak menuju ke mol. Okey, bilangan mol. Jadi sama ada kuantitinya adalah jisim, kuantitinya isi padu gas, kuantitinya adalah isi padu larutan, ataupun bilangan zarah. Semua nak pergi jadi mol. Okey. Itu tujuan dia lah. Jadi ini adalah hubungan antara satu formula dengan formula yang lain. Jadi dia menunjukkan dari bilangan zarah, kalau nak pergi ke jisim, ada jalan dia. Kita boleh tengok ada arrow tu sampailah dia ke tempat jisim. Kalau dari isi padu gas, dia nak pergi bilangan zarah pun boleh juga. Ada laluannya. Jadi ini yang kita akan guna, akan aplikasikan dalam pengiraan kita. Jadi sebab tu cikgu letak kat sini supaya murid-murid tahu mana jalan yang dia nak pilih. Jangan salah pilih jalan ya. Ya. Okey, jadi sekarang ini kaedah am lah untuk menyelesaikan. Kita ada 3 langkah. Okay, yang pertama sekali mesti cari bilangan mol. Gunalah formula tadi, ada 4 tadi yang mana berkaitan. Kuantiti, kalau kuantiti bagi jisim, gunalah formula jisim. Dan seterusnya. Okay, kemudian kita tentukan nisbah mol. Ini yang nisbah tadi. Stokiometrinya datang dekat tengah. Okey, dan akhir sekali kita cari kuantiti bahan yang ditanya atau disoal. Okey, cikgu ada beberapa teknik. Nak senang faham, Akmal. Pulau, nak senang cikgu, ingat. Ya, walaupun kita tak boleh merentas negeri, tapi kita bayangkanlah kita bercuti di pulau-pulau idaman ini. Teknik yang pertama cikgu panggil teknik pulau. Teknik pulau stokiometri. Okey, apa dia? Kita lihat. Okey. Kita ada 4 pulau yang pertama. Kita ada 4 pulau yang pertama, iaitu pulau jisim, pulau bilangan zarah, isi padu, gas, isi padu larutan. Semua tadi ingat, jalan tu dia nak pergi ke mol. Dari mol, nak pergi ke pulau yang satu lagi, ada jambatan. Oh, ni lah. Ni jambatan. Jadi jambatan tu adalah nisbah mol. Dan akhirnya, dia akan sampailah ke pulau-pulau idaman dia. Jadi laluan mana yang kita nak pilih. Jadi itu yang kita kena tahu. Jadi nak menyelesaikan masalah, kita kena tahu di mana kita bermula dan di mana kita akan berakhir. So laluan mana yang kita nak pilih? Tak boleh salah pilih laluan. Salah pilih laluan, sesatlah jawabnya. Tak sampai pula. Tak sampai. Sampai kat JT balik. Sampai kat JT. Okey, nak takut masuk dalam lautan. Okey, ini kaedah pertama. Nanti cikgu tunjuk soalan, kita boleh aplikasikan. Kita faham kan bagaimana guna formula ini. Okey. Teknik yang kedua. Cikgu panggil monkey bar. Teknik monkey bar. Pernah pergi dekat taman-taman yang ada ni? Pernah cikgu, sebelum adanya pandemik ni. Ya, okey. So ini kita panggil monkey bar, yang mana kita tak boleh terus nak daripada pertama, tak adalah cikgu rasa
ahli gimnastik yang paling terror pun dia tak boleh nak melompat terus ke hujung kan. So dia kena langkah demi langkah. Okey, so apa dia teknik monkey bar ni? Teknik monkey bar ni cikgu dah bagikan kepada beberapa segmen. Segmen yang pertama itu kuantiti bahan yang diberi. Okey, tanda palang ni, tanda palang yang kuning atau tegak mewakili operasi darab. Oh, okey. Kalau dia tegak macam ni, tanda dia darab. Jadi bermakna kuantiti bahan yang diberi itu, kemudian Akmal nampak ada satu garis tegak. Betul. So itu maksud dia darab. So dia darab. Okey, kemudian yang warna kelabu tu ataupun garis mendatar itu mewakili bahagi. Okay. Jadi bermakna kuantiti bahan yang diberi darab 1 mol bahagi dengan sama ada GC molar, isi padu molar, nombor Avogadro. Bergantunglah kepada kuantiti. Okey, kemudian darab dengan perkali bahan yang dicari bahagi dengan perkali bahan diberi. Jadi sebenarnya memang nampak ni macam susah nak faham. Tapi sebenarnya kita isi je kotak-kotak dia tu. Kita isi kotak-kotak dia tu, nanti di akhirnya kita akan dapatlah jawapan, iaitu kuantiti bahan yang dicari. Jangan risau, Akmal. Mesti cikgu ingat saya macam buat-buat faham cikgu kan? Tak ada. Nampak macam faham kan? Memang faham. Tak apa, jangan risau. Kita saya nak tengok tahu soalan, bentuk soalan dulu cikgu. Okey. Ni nanti kita akan isilah. Okey. Seterusnya, U-turn. Teknik U-turn ni simple. Cikgu mengata siapa tu U-turn tu? Tak ada mengata siapa, Akmal. Tak ada cikgu. Okey. Sekarang ni kenapa U-turn? Boleh nak ke mana pun boleh. Okey, jadi teknik U-turn ni maksudnya kita akan bermula daripada bilangan mol yang diberi. Okey, kemudian kita bahagi dengan perkali stoikiometri. Okey, kita darab dengan satu lagi perkali stoikiometri dan akhirnya kita akan dapat bilangan mol bahan yang dicari. Okey. U-turn ada dua, nak U-turn ke kiri ke U-turn ke kanan boleh kan? So nak ingat cikgu bagi pantun lah, Akmal. Silakan cikgu. Belajar kimia hingga ke pagi. Belajar pula di kedai Arab. Naik ke atas kita bahagi. Jalan lurus kita darab. Saya beli. Beli. Okey. So senang nak ingat. Naik ke atas, operasinya bahagi. Nak jalan lurus, operasinya darab. So tak akan bertukar lah. Ini saya rasa mungkin setengah sekolah cikgunya tidak mengajar teknik ini cikgu. Ya, mungkin mungkin ada tapi pendekatan yang berbeza. So saya rasa ini adalah pendekatan yang senang lah anak-anak murid saya nak faham. Ini saya pasti pelajar-pelajar di SMK Aminuddin Baki dah familiar. Dengan pantun ini. Pantun ini. Kita nak dengar nanti diorang berpantun pula. Jadi kita ada 3 teknik. Boleh pilih. Sekarang kita lihat soalan. Sudah. Okey. Sekarang murid-murid cikgu, lihat soalan ni. Dan cikgu nak semua menyelesaikannya menggunakan teknik monkey bar. Kita tunjuk macam mana kita guna monkey bar untuk menyelesaikan soalan ini. Saya ingat ada darab, ada bahagi cikgu. Okeylah. Tu boleh ingat dalam masa tak sampai 1 minit. Tapi tak tahu darab apa. Kita lihat. Let's go. Sekarang kita ada persamaan telah diberi. Biasanya kalau soalan objektif, persamaannya telah diberi. Iaitu ferrum bertindak balas dengan klorin, gas klorin untuk menghasilkan ferrum 3 klorida. Soalan bertanya, 1.12 gram ferrum. So jadi kita pun dah kena pasti. Ferrum adalah bahan yang diberi. Itu step pertama. Kita kena tahu apa yang diberi, apa yang nak dicari. So yang diberi kuantiti ferrum. Ada 1.12 tu. 1.12 gram. Itu kuantiti dia. Yang nak dicari ialah hasil tindak balas. Iaitu hasil tadi kan, arrow tadi menghasilkan. Jadi ferrum ini adalah hasil. Ferrum 3 klorida. Jadi kita lihat. Boleh selesaikan dulu, cikgu bagi tak sampai 1 minit lah. Siapa dah dapat jawapan boleh angkat. Siapa dah dapat jawapan boleh angkat tangan. Tengah Arif.
Okey, Tengku Arif Syahrir. Silakan. Jawapannya B. 3.25. Okey, 3.25 gram. Okey, kita lihat teknik monkey bar. Okey, sekarang ni ingat tadi soalan tadi telah memberi jisim, bahan yang diberi. Arrow merah tu bahan yang diberi 1.12 gram. Okey, darab ingat 1 bahagi dengan jisim molar dia. Jadi 56 itu ialah jisim molar bagi ferrum. Okey. Kemudian kita darab dengan 2/2. Dari mana cikgu dapat 2/2? Di depan ferrum tu ada nombor 2. Di depan yang nak dicari tu pun nombor 2. Juga. Ambil saja. Okey. Ambil saja. Okey, kemudian darab dengan ini yang nak dicari. Ferrum 3 klorida tadi nak dicari. Jadi ke atas ini ialah jisim molarnya. So, lakukan operasi matematik, darab dan bahagi, maka kita dapatlah jawapan 3.25 gram. Okey? Maksudnya kat sini, kalau anda dapat lihat sendiri apa yang cikgu kongsikan, bahan yang diberi tu di belah kiri. Ya. Kalau bahan dicari tu belah kanan. Jadi masukkan saja nombor-nombor itu dan kita akan dapat jawapan dia, cikgu. Ya. Okey. Cikgu nak lagi, cikgu? Nak lagi soalan? Nak lagi soalan. Okey. Seterusnya, soalan sama. Soalan sama, tapi baik. Tapi cikgu ubah apa yang nak dicari. Yang diberi sama. Okey, yang nak dicari ialah bilangan molekul klorin. So, sekarang yang ini, cuba. Okey. Cuba. Saya dah tahu dah. Nanti kita akan 2 tu pakai, 2 nombor yang depan. 2, 1+12 tu adalah jumlah nombor yang diberi. Betul ke, cikgu? Kuantiti yang jisim yang diberi. Jisim. Cikgu, saya nampak bijak hari ni, cikgu. Ya, sangat bijak. Alhamdulillah. Okey, dah siapa yang dah dapat jawapan? Ya. Dan kita juga akan boleh pakai nombor yang bawah tu, cikgu, kan? Kita akan pakai Ferrum kan? Ferrum tu 56 dia dah bagi. Jangan risaulah, semua diberi. Okey, siapa dah dapat jawapan ni? Untuk soalan seterusnya, berapakah bilangan molekul klorin yang diperlukan? Dah? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Saya jawab juga. Okey, jawab. Silakan, Jonathan. Okey. Jawapannya ialah 1.204 darab 10^2 molekul. Okey, kita lihat John jawapan John tadi. Okey, sekarang ni cikgu tunjuk macam mana. Cikgu pun tadi tak pasti John guna teknik apa. Okey, tapi kat sini cikgu nak tunjuk macam mana cikgu menggunakan teknik U-turn. Okey. Sekarang ini yang diberi. Okey. Ya, cikgu U-turn dari kanan ke kiri. Yang diberi tadi 1.12 gram bahagi 56 jisim molar dia. Okey. Kita dah dapat nilai dia 0.02. Okey, ingat tadi naik ke atas kita bahagi pantun cikgu tadi? Naik ke atas kita bahagi jalan lurus kita darab. Okey, jadi 0.02 bahagi dengan perkali tadi nombor kat depan 2. Jadi 0.02 bahagi 2. Dapat jawapan itu, darab lagi 2. Maka kita pun dapatlah jawapannya. Okey, barulah kita tukar pergi kepada apa soalan tanya, iaitu bilangan molekul. Bilangan molekul tadi kalau ingat segitiga cikgu tadi, ada tadi mol bersamaan dengan bilangan zarah bahagi nombor Avogadro. Jadi cikgu ada mol, cikgu ada nombor Avogadro, jadi cikgu darablah. 0.02 darab 6.02 darab 10 kuasa 23, itu nombor Avogadro, maka cikgu dapatlah jawapan 1.204 darab 10 kuasa 22. Okey. Jadi baik. itulah yang John bagi jawapan. Cikgu, saya nak berhenti rehat sekejap, cikgu, sebab saya nak buat kira-kira balik. Sebab saya rasa macam ada salah lah saya kira-kira, cikgu. Tak apa, nanti cikgu cek. Okey, jadi kepada anda semua, kita berehat sekejap saja. Selepas ini kita akan sambung balik subjek Kimian Road to Success SPM 2021. Cikgu, yang tadi tu cikgu, saya dah pakai Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Alhamdulillah, di atas bantuan cikgu saya menggunakan teknik monkey bar, dapat jawapannya
Berapa cikgu jawapan dia tadi? 1.204 darab 10 kuasa 22. Betul? Oh, nampak jawapan dia kalau anda dapat lihat. Ini dia. Terima kasih cikgu. Nampak jawapan dia? Banyak kan jawapan saya? Ini jalan kira-kira. Okey. Cikgu. Conteng. Ini apa cikgu? Saya nampak soalan kebat cikgu. Soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Ya. Apa ni cikgu? Okey, sekarang kita tengok so cikgu kemukakan satu soalan kebat lah. Sebab sekarang kita tengok format SPM yang terkini mesti ada soalan kebat. Okey, jadi kita tengok kat sini. Okey, kalau pelajar-pelajar tengok, kat mana rasanya kebat ni? Tengok soalan ni macam sama je dengan tadi kan? Ya cikgu. Kat mana kebatnya? Kat mana kebatnya? Kalau Akmal kat mana? Kalau saya cikgu kebatnya saya rasa di ni cikgu apa? Yang diberikan magnesium semua tu cikgu. Saya tahu. Kat mana kebatnya? Sebenarnya ini bukan asid sulfurik cikgu. Ya. Okey, Kak. Bagus. Ini sebenarnya asid nitrik. Nitrik. Okey. Walaupun itu bukanlah jawapan yang sebenar tapi tak apa. Terima kasih Akmal. Satu pembetulan. Bukan asid sulfurik tapi HNO3 ialah asid nitrik. Okey, murid-murid cikgu dekat talian atas talian sana tahu tak kenapa soalan ni cikgu kata kebat? Anyone can answer? Tahu? Tak tahu. Okey, tak apalah. Tak tahu, cikgu bagi tahu. Cikgu sebenarnya buat tak tahu, cikgu. Buat tak tahu, ya. Okey, sebenarnya cuba Akmal baca soalan dia. Berapakah, betul cikgu ya? Berapakah GC magnesium karbonat yang tidak bertindak balas? Yang tidak ni, tidak. Tidak. Selalunya kita akan mencari yang bertindak balas. Ini tidak bertindak balas. Itulah kebatnya. Wow. Jadi kena fikir dua lapis. Kalau tadi, soalan tadi terus je kan? Dia tanya, yang bertindak balas? Apa yang bertindak balas? Apa yang terhasil? Sekarang yang tidak. Jadi inilah kadang-kadang student terperangkap. Dia terus saja bagi jawapan yang bertindak balas. Dia lupa. Jadi itu jadi ingat semua. Soalan kebat ni dia ada sedikit dari segi bahasa je, permainan bahasanya. Okey, kita lihat. Okey, macam mana cikgu menggunakan teknik U-turn. Teknik U-turn. Okey, langkah pertama, kita telah diberi dengan maklumat kemolaran dan maklumat isi padu larutan. Jadi cikgu dapat mengira bilangan mol. Cikgu dapat jawapannya 0.1. Berdasarkan tadi kalau kita lihat nombor stokiometri dia kat sana. Akmal, magnesium karbonat dengan asid nitrik. Berapa nombor di depan magnesium karbonat? Tidak ada cikgu. Tidak ada. Jadi tidak ada tu bermaksud 1. Satu. Kalau 1 kita tak tulis. Faham. Sekarang di depan asid nitrik kita ada 2. Jadi itulah nombor yang akan kita guna. Baik. 1 dan 2 tadi. Ya, 1 dan 2. Sekarang ini asid nitrik sebab tu nombornya 2. Dan yang ditanya ialah magnesium karbonat. Nombornya 1. Jadi tadi 0.1 bahagi dengan 2 darab dengan 1 maka kita dapat 0.05. Ini kalau guna kalkulator tu akan dapat akan dapat cepatlah. Sekarang cikgu nak berdasarkan soalan yang diberi berapa sebenarnya magnesium karbonat yang ada? Boleh tak? Yang ada Yang ada. Ini yang sepatutnya dia bertindak balas 0.05. Yang ada, yang diberi. Berapa? Boleh tak pelajar-pelajar cikgu kat sana tolong kira sekejap? Ya. Okey. Cikgu, kan tadi cikgu ada memberikan 3 teknik cikgu kan? Mangkibah, pulau dan juga U-turn. Jadi kalau pelajar-pelajar ini menggunakan salah satu teknik ini pun jawapan tetap akan sama jawapan cikgu. Akhir akan tetap sama. Baik. Okey, dah dapat? Berapa? Siapa angkat tangan tadi tu? Swita. Okey, berapa Why Swita? you so sweet? Okey, Swita, please. Cikgu, bilangan mol yang bertindak balas kan? Ya. Bilangan mol magnesium karbon yang terdapat dalam tindak balas ini. Ya. 0.05. Okey, 0.05 ialah yang bertindak balas. Yang ada, yang terdapat
Yang terdapat? 0.2. Okey, kita lihat 0.2. Macam mana boleh dapat, cikgu? Saya dapat 0.1, cikgu. Oh, kurang 1. Kurang 0.1. Okey. Ini yang diberi. Okay. Yang diberi 0.2 tapi yang guna hanya 0.05. Sebab itulah soalan tanya yang berapa baki yang tidak bertindak balas. Contoh dia lah, kita beli 10 biji apple tapi kita makan 5 je. Berapa lagi tinggal? 5. Okey, sekarang yang diberi 0.2. Tapi yang bertindak balas hanya 0.05. Okay. Jadi inilah yang soalan tadi tanya yang tidak bertindak balas. Jadi jangan terus kira dari 0.05. Jadi inilah kehebatnya, ada tambahan langkah. Mana dia dapat 24, 12, 3? Okey, ini ialah jisim molar. Jisim molar untuk magnesium karbonat telah diberi. Tambah sahaja. Okey, ini mereka telah mempelajarinya dalam pelajaran yang lepas. Okey, jadi dekat sini kita pun dapatlah mengira bilangan mol magnesium karbonat yang tidak bertindak balas. Okey, jadi yang tidak bertindak balas ialah 0.15 mol. Maka barulah kita tukar kepada jisimnya. Dapatlah jawapannya 12.6 gram. Baik. Macam tu, cikgu. So jalan dia panjang lah sebab dia soalan hebat. Okey, cikgu, sebelum kita nak mengakhiri kita punya segmen ni, saya nak tanya kepada pelajar-pelajar, ada apa-apa soalan yang ingin bertanyakan kepada cikgu? Ada ke? Kalau ada, boleh angkat tangan. Ada. Semua faham ke? Semua faham. Wah, cikgu, saya rasa diorang betul-betul dah bersedia dah untuk SPM. InsyaAllah. Jadi cikgu mungkin boleh bagi orang kata rumusan lah kan secara ringkas. Apa yang kita dah belajar bagi bab 3 dalam subjek kimia ni, cikgu? So di sini kalaupun untuk soalan struktur, caranya adalah sama juga. Jadi boleh guna ketiga-tiga teknik yang telah cikgu berikan tadi mengikut kesesuaian masing-masing. Iaitu U-turn, monkey bar dan juga pulau. Mana yang sebab kita berbeza dari segi kemampuan kita, dari segi apa yang kita suka. Jadi kita boleh guna. Okey, jadi rumusan untuk hari ini, kuantiti bahan yang terlibat dalam suatu tindak balas kimia ini kita dapat tentukan dengan menggunakan nombor stokiometri tadi, nombor yang kat depan tadi perkali tadi dari sebuah persamaan kimia yang seimbang. Okey, kuantiti tersebut dihubungkan melalui konsep mol. Sebenarnya stokiometri ini matematik di belakang dia. Itulah pengakhiran sebuah cerita stokiometri. Okey, baik cikgu. Cikgu, mungkin kita nak tahu juga apa antara tips-tips untuk pelajar-pelajar ini supaya sentiasa ingat segala formula yang ada dalam chemistry. Sebab saya tahu bukan sahaja 3 teknik yang kita belajar tadi, cikgu. Jadi saya pasti ramai pelajar-pelajar ni macam, alah banyak sangat formula nak kena hafal ni. Mungkin cikgu ada tips and tricks supaya pelajar-pelajar ini sentiasa ingat formula-formula bagi subjek kimia, cikgu. Okey, kalau untuk formula kimia, apa yang saya sarankanlah kepada murid saya, untuk peringkat awal, semua formula-formula ion sama ada cation iaitu ion positif dan ion negatif tu, itu mesti diingat. Dan caranya, saya minta mereka tulis dan tampal di mana saja mereka, tempat yang mereka paling banyak meluangkan masa. Okey, saya dulu saya sekolah di sebuah sekolah berasrama. Apa saya tulis? Saya tulis dekat katil orang. Okey, supaya kita sentiasa ingat dan hafal. Okey, jadi itulah antara tips untuk kita belajar ataupun menghafal dengan mudah. Baik, cikgu. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian itu, di atas ilmu yang cikgu curahkan sama 1 jam ini, dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pelajar-pelajar daripada SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Terima kasih guys. Thank you so much. Saya doakan semuanya orang kata sentiasa sihat supaya boleh ambil SPM dan akan mendapat keputusan yang cemerlang. Thank you so much guys. Cikgu, terima kasih. Dan kepada anda semua, minta maaf kalau ada salah dan silap. Saya Akmal Nazri. Kita jumpa lagi dalam subjek seterusnya dalam Road to Success SPM 2021. Ciao.